Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Fokus berita malam. Rakyat di negeri ini termasuk golongan belia menyokong sepenuhnya kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS demi kesinambungan pembangunan di Sarawak. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, berdasarkan statistik pengundi pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 yang lepas, rata-rata pengundi terutama golongan belia turut menyokong kepimpinan GPS. Citizens kita ataupun yang sudah berusia memberi sokongan padu kepada GPS dan kita dapati juga untuk undi daripada golongan muda juga menunjukkan sokongan yang tidak jauh bezanya daripada sokongan orang lebih berusia. Saya lihat bahawa ini adalah hasil usaha hasil usaha kerajaan GPS kita yang sentiasa memberi perhatian kepada generasi selain daripada memberi perhatian kepada rakyat umum. There is a conscious effort to engage the young through its policy as well as through its programs. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita MTW PBB di Ibu Pejabat PBB pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau mengucapkan tahniah dan syabas kepada jentera Parti Pergerakan Wanita sama ada di peringkat MTW PBB maupun di peringkat cawangan dan ranting atas kerja keras mereka sebelum dan selepas PRN12 Sarawak. Berita seterusnya, sambutan Tahun Baru Cina pada tahun 2022 memberi kegembiraan kepada masyarakat Cina terutamanya di Sarawak apabila ia kembali diraikan. Menteri Muda Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 2 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Dr. Ripin Lamat berkata walaupun masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19, masyarakat terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dengan menyambutnya secara sederhana. Dan pada tahun ini walaupun kita masih di dalam SOP COVID-19, tapi kita sudah masuk fasa 4. Jadi banyak kelonggaran yang mana kita boleh celebrate Tahun Baru Cina dengan lebih meriah daripada 2 tahun lepas. 2 tahun 2020, 2021 kita tidak dapat celebrate macam ini hari. Beliau berkata demikian dalam program sambutan Tahun Baru Cina yang dianjurkan oleh Persatuan Penganut Dewa Wong Lau Sian Miri di Dewan Wong Lau Sian Miri pada Jumaat. Adun Lambir itu menambah perayaan ini juga disambut oleh kaum lain dan ini menunjukkan perpaduan kepelbagaian kaum di negeri ini. Beliau turut mengumumkan berita gembira dengan menyumbang peruntukan geran projek kecil luar bandar MRP pada tahun ini berjumlah RM150,000 bagi tujuan menaik taraf tokong dan dana sejumlah RM10,000 bagi tujuan penganjuran aktiviti-aktiviti tokong. Ke perkembangan berikutnya, peserta bengkel peningkatan profesionalisme bahagian pendidikan awal kanak-kanak Parlimen Sarike tahun 2022 diharap memanfaatkan peluang berkenaan untuk meningkatkan lagi ilmu pengajaran dan mencungkil bakat di kalangan kanak-kanak pada masa yang akan datang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing, bengkel itu dianjurkan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada warga pendidik Tabika Kemas kawasan Parlimen Sarike dengan aspek-aspek baru yang diperkenalkan bagi meningkatkan pengetahuan mereka terhadap aspek pendidikan dan pengajaran kanak-kanak. Berucap semasa merasmikan bengkel itu pada Jumaat, beliau menjelaskan bengkel kali ini menekankan pengajaran seperti perubahan personaliti, peningkatan pengetahuan dan kemahiran, pengajaran lebih menarik dan perkembangan emosi. Datuk Ding kemudian mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP bernilai RM5,000 sebagai sokongan moral untuk penganjuran bengkel tersebut. Manakala di Miri, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Miri telah menghantar bantuan bekalan makanan kepada penduduk yang terjejas akibat banjir di kawasan Ulu Tinjar pada Jumaat. Penghantaran menggunakan bot ekspres dan turut dibantu kaki tangan Pejabat Daerah Beluru, Anggota Pertahanan Awam Malaysia APM bahagian Miri, Polis Diraja Malaysia PDRM Beluru dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela.
Antara yang menerima bantuan ialah penduduk di Rumah Budin Long Tuyut sebanyak 186 bungkusan, manakala Sekolah Kebangsaan SK Long Teran menerima 21 bungkus. Bantuan bagi mangsa terjejas di kawasan Bakong pula dihantar melalui pengangkutan darat melibatkan penduduk di Rumah Linggi yang menerima sebanyak 134 bungkus, 26 bungkus untuk Rumah Dasu dan Sekolah Kebangsaan SK Sungai Kelabit menerima 8 bungkus. Banjir yang melanda daerah Beluru sejak bulan Januari lepas kini sudah mulai surut. Sementara itu, keadaan banjir yang melanda daerah Marudi kini telah beransur pulih. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sekitar Pekan Marudi pada Jumaat mendapati jalan-jalan yang sebelum ini dipenuhi dengan air kini tiada lagi. Kerja-kerja pembersihan juga mula dilakukan oleh pihak pembersih dan beberapa peniaga di premis perniagaan mereka susulan tanah yang dibawa oleh air sebelum ini. Selain itu, jalan utama dari Pekan Marudi sehingga ke Pekalan Feri Batang Baram juga kini boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Namun begitu, masih terdapat beberapa tempat yang masih dipenuhi air. Justru orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada. Di Simunjan, satu operasi bersepadu pemantauan dan pemeriksaan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 dilaksanakan di sekitar pekan itu pada Jumaat. Operasi berkenaan melibatkan kerjasama antara 3 agensi yang terdiri daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Majlis Daerah Simunjan MDS dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA dengan memfokuskan kepada rondaan pencegahan jenayah dan pemantauan SOP COVID-19. Ia dilaksanakan bagi mencegah kegiatan jenayah dan memastikan semua premis perniagaan mematuhi SOP yang dikuatkuasakan. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan sentiasa untuk mematuhi SOP dengan menggunakan pelitup muka, mengekalkan jarak sosial, mengimbas suhu dan mempamerkan laporan vaksinasi sebelum memasuki premis. Dalam pada itu, PDRM Daerah Bintulu turut giat melakukan pemantauan dan pemeriksaan prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 di premis-premis perniagaan dan lokasi tumpuan orang ramai. Operasi dijalankan bagi memastikan semua masyarakat di Bintulu sentiasa mengambil berat terhadap ancaman wabak COVID-19. Orang ramai juga diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan diri selepas keluar dari rumah, terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan segera mendapatkan rawatan di klinik kesihatan berhampiran sekiranya mempunyai gejala seperti batuk atau demam. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Segera dapatkan vaksin dos penggalak bagi mengekang penularan COVID-19. Salam UKAS.